selamat sejahtera. Pembahasan pada hari ini adalah berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran di atas talian semasa pandemik COVID-19. Sejak 23 Januari 2020, wabak COVID-19 mula merebak di seluruh negara bermula di Sabah dan Selangor. Kes pada hari ini menunjukkan kes sebanyak 5,304 kes. Dengan yang demikian, sekolah terpaksa ditutup yang mana memberikan kesan yang cukup mendalam terhadap para pelajar dan pendidik itu sendiri. Para pelajar dan pengajar terpaksa meneruskan pembelajaran di atas talian. Bagi membahas isu ini dengan lebih mendalam, bersama-sama dengan saya hari ini adalah beberapa panel pelajar daripada Universiti Malaysia Sarawak yang mana turut menduduki semester yang kedua di atas talian. Saya memulakan sesi dengan bertanyakan sebuah soalan kepada panel. Pada pendapat anda, sejauh manakah keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di atas talian? Pertama sekali, terima kasih saudara Ika atas pertanyaan yang diajukan. Jadi pada pendapat saya, aktiviti pembelajaran di atas talian sangatlah kurang berkesan berbanding dengan di dalam kelas maupun dewan kuliah. Hari ini kerana saya dapati ramai di antara pelajar, mereka mengalami masalah gangguan internet yang menyebabkan mereka sukar untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Selain daripada itu, saya dapati mereka juga kerap bermain dengan telefon bimbit masing-masing dan ini menyebabkan mereka tidak fokus dalam kelas. Oleh itu, bagi saya, pembelajaran di atas talian sangatlah tidak berkesan berbanding dengan pembelajaran di dalam kelas. Apakah implikasi pengajaran dan pembelajaran di bawah pengkhususan falsafah realisme? Terima kasih atas soalan yang telah kamu kemukakan, Saudari Eka. Realisme adalah falsafah yang mengkaji tentang objektif wujudnya dunia dan segala kehidupan dan hubungannya antara satu sama lain. Implikasi pengajaran dan pembelajaran secara maya berdasarkan pemahaman realisme adalah memulihkan pelajar mampu mengarungi kehidupan mereka di dunia nyata, iaitu realiti mereka sendiri. Pembelajaran maya menjadikan aktiviti pembelajaran sebagai sebahagian yang tidak memisahkan pelajar daripada proses kehidupan seharian mereka. Implikasi pendidikan berdasarkan realisme juga melengkapkan pelajar dengan kebijaksanaan intelektual dan memulihkan mereka menjaga hubungan yang harmoni dengan persekitaran semula jadi serta sosial mereka. Itu saja jawapan saya untuk menjawab soalan Saudari Eka. Terima kasih di atas penerangan tersebut. Seterusnya, apakah contoh-contoh kepelbagaian kaedah pengajaran yang dimaksudkan merujuk kepada falsafah pragmatisme? Melalui falsafah ini, dapat kita fahami bahawa para pendidik juga menggunakan pelbagai kaedah pengajaran bergantung kepada situasi pembelajaran dan kaedah ini dianggap sebagai tindakan ke atas para pelajar yang dikatakan berguna. Misalnya, pada awal tahun 2020, para pendidik telah mencuba pelbagai kaedah pengajaran akibat situasi pandemik COVID-19. Kini, para pendidik lebih efisien dalam penggunaan pelbagai kaedah pengajaran seperti menggunakan aplikasi Google Meet, Zoom dan Webex untuk kelas live dan aplikasi-aplikasi kuis atau game online bagi menyeronokkan lagi situasi pembelajaran. Kembali kepada Saudari Eka. Ianya tertumpu kepada kaedah perjalanan kelas di atas talian itu sendiri. Perbahasan diteruskan lagi dengan persoalan berkenaan falsafah eksistensialisme. Apakah tekanan terhadap pelajar dalam meneruskan pembelajaran atas talian? Terima kasih Saudari Eka atas soalan anda tadi. Falsafah eksistensialisme ini merujuk kepada kepentingan tanggungjawab seseorang dan tekanan yang dihadapinya. Oleh itu, tekanan yang dihadapi oleh pelajar dalam pembelajaran atas talian dapat dilihat daripada segi teknologi. Tidak semua pelajar punya akses internet dan ini merupakan bebanan kepada mereka untuk meneruskan pembelajaran atas talian. Terima kasih atas penjelasan daripada panel pelajar. Bagaimanakah jiwa dan kerohanan manusia berkait dengan situasi ini? Adakah ia daripada pendidik maupun pelajar itu sendiri agar pelajar dapat menimba ilmu pengetahuan meskipun dalam talian? Saudari Eka atas soalan yang dikemukakan. Dalam suasana masyarakat berdepan pandemik COVID-19 telah menyebabkan masyarakat terjejas dari sudut kerohanian. Keadaan ini sedikit sebanyak dipengaruhi norma baru yang terpaksa diharungi, menyebabkan banyak amalan murni yang biasa dilakukan sebelum ini terpaksa ditangguhkan sementara waktu. Justru, penting bagi setiap umat Islam untuk melakukan musahabah diri bagi mencari jalan alternatif memastikan kesihatan rohani masing-masing berada dalam keadaan baik. Seterusnya, dalam falsafah eksperimentalisme, sekiranya pelajar atau pengajar berada dalam fasa futur atau putus asa, bagaimana fakta hidup adalah perubahan dan perubahan terjadi melalui pemikiran cerdas manusia dalam menyelesaikan pelbagai rintangan dan masalah yang ada, dapat dikaitkan lagi. Dalam menghadapi masalah pembelajaran atas talian semasa musim pandemik ini, pelajar perlulah mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Pelajar tidak boleh lagi menggunakan set pemikiran terdahulu iaitu menunggu guru bercakap ataupun pensarah berkuliah baru mula belajar. Misalnya, pelajar perlu mencari bahan yang hendak dipelajari dan mencari bahan yang telah guru ataupun cara letak di platform pembelajaran maya seperti Google Classroom dan e-learning University. Kemudian pelajar perlu menyelesaikan masalah tersebut dengan sendiri tanpa menunggu arahan daripada guru ataupun pensarah. Langkah ini dapat membantu pelajar dalam menghadapi masalah pembelajaran atas talian mereka. Jelaslah bahawa setiap perubahan yang berlaku perlu diatasi dengan pemikiran yang kreatif dan cerdas kerana apa jua masalah pasti ada solusinya. Selain memberikan arahan yang jelas serta menyediakan bahan bacaan dan latihan yang relevan kepada para pelajar, adakah mendekati para pelajar secara positif dalam kesukaran menghadapi pembelajaran atas talian memberi sinar motivasi kepada mereka?
Terima kasih Saudari Ika. Pada pendapat saya, bagi memastikan para pelajar tidak ketinggalan pelajaran dalam situasi COVID-19 ini, langkah yang paling efektif berdasarkan falsafah empiricism yang dapat diambil adalah para pengajar boleh menyediakan bahan bacaan kepada para pelajar bagi memudahkan mereka untuk membuat rujukan dan mendapatkan ilmu tambahan. Dengan ini, para pengajar juga dapat mengenal pasti kelemahan dan tahap kefahaman para pelajar terhadap sesuatu topik tertentu. Soalan terakhir buat para pelajar yang hadir adalah berkaitan falsafah fungsionalisme. Bagaimanakah pembahagian masa yang baik dapat membantu kelangsungan sesi pengajaran dan pembelajaran? Terima kasih Saudara Ika. Berbalik kepada soalan tersebut tadi, menurut ilmu falsafah instrumentalisme, pendidikan ialah komponen pengalaman dan pengayaan terpenting dalam menjamin kehidupan seseorang menjadi lebih baik pada masa hadapan. Namun begitu, akibat wabak COVID-19 menghalang makna tersebut. Proses pengajaran dan pembelajaran pelajar dilakukan secara pengajaran dan pembelajaran di rumah, iaitu PDPR, mendekati para pelajar secara positif semasa menghadapi kesukaran pembelajaran. Atas talian sedikit sebanyak memberi sinar motivasi kepada pelajar. Alternatif ini dapat meningkatkan pengetahuan dan potensi diri pelajar agar dapat mengoptimumkan individu dalam pencarian sesuatu ilmu pengetahuan. Sekianlah perbahasan berkaitan pembelajaran atas talian merujuk kepada ilmu falsafah. Kejayaan sudah tentu tidak datang dengan mudah, lain orang lain ujiannya. Oleh itu, semoga semua pelajar terus cekal dan tabah menghadapi situasi ini. Sekian daripada kami, terima kasih.